Hari ni kita berada di depan Ibu Pejabat BMW Toyota di Shah Alam untuk memandu uji Toyota Corolla Cross. Lama juga kita tunggu Toyota Corolla Cross kan dilancarkan global di Thailand, dan hari ni kereta ni sudah sampai di Malaysia. Jadi ini kereta kumpulan pertama ialah kumpulan kereta yang dibawa masuk secara CBU lah. Jadi BMW Toyota mendapat bridging facility di mana sementara mereka menyediakan kilang untuk memasang secara CKD, mereka telah membawa masuk beberapa unit terhad. Saya tak pasti berapa banyak, tapi cukup lah sampai untuk mungkin hujung tahun. Kalau cepat mungkin kita habis sebulan dua je ya, depending on harga lah kereta ni kan. Jadi harga dia tu kita tak tahu sekarang ni berapa. Masa kita buat rakaman ni harga belum ditetapkan lagi. Kalau ada kan kita letak kat bawah ni lah dalam video. Tapi kita anggarkan sekitar 115 hingga 120, 30 macam itulah lebih kurang harga untuk boleh bersaing dengan HRT lah. So harap Toyota kali ini dapat menawarkan kereta ni pada harga yang menarik. Kereta yang kita pandu uji hari ni ialah kereta varian G. Yang ni bukan full spec ni kereta, ini varian yang lower spec lah, yang ataupun yang entry level spec. Yang ini kereta ni dia datang dengan rim painted dan lebih kecil sikit daripada biasalah ya, kereta entry level, dan tak ada Toyota safety sense. Itu dia punya perubahan ataupun perbezaan antara yang paling besar ialah itu. Tapi selain itu nampaknya dalam semua interior sama, ciri-ciri yang ditawarkan adalah lebih kurang sama, dan itu membuatkan dia satu produk yang agak menarik lah, kecuali untuk mereka-mereka yang betul-betul nak Toyota safety sense lah. Kalau saya kata pilih yang ada safety sense lah. Ruang kabin belakang Corolla Cross ni dia punya kelebihan dia ialah agak ruang jugalah. Ruang tu agak bagus lah. Saya kira kalau bandingkan dengan pesaing-pesaing dia, boleh bersaing lah. Nak kata dia menang jauh besar tak, tapi memang rasanya kompetitif lah. Dia punya reka bentuk dia kemas, tak ada terlalu banyak ciri-ciri kilau-kilau ke embellishment ke. Semua dalam ni tak ada macam piano black. Saya tak suka piano black kan. Mana pakai matte plastik lah. Kemasan belakang ni pun soft touch ni, sampai ke atas ni. Kat tepi ni hard plastik, tapi kat sini soft touch. Dan dekat armrest ada soft touch plastik lagi lah. So di situ satu reka bentuk yang bagus. Dan ini satu perkembangan baru yang kita nampak. Instead of letak ruang pintu kat bawah, dia letak kat tengah ni. Jadi kat sini ada ruang botol. Daripada ruang botol tu sama dekat atas ni agak lebih mudah lah untuk kita gunakan, lebih praktikal. Dan of course dekat tengah-tengah ni ada armrest juga. Dan armrest ni juga ada tempat ruang botol lagi satu. So banyaklah tempat simpan minuman kita. Dia punya ketinggian armrest ni agak tinggi sikit berbanding dengan yang kat tepi. So untuk saya, kalau boleh saya nak dia sama tinggi lah. Tapi dia punya perbezaan tu tak banyak sangat. So I guess it's okay, good, decent compromise. Dan juga tempat duduk belakang ni dia boleh sandarkan lah. Ini kedudukan paling santai. So bila ada pada kedudukan paling santai, walaupun ini nampak 6 darjah tu macam orang kata apa sangatlah kan, 6 degrees of recline, tapi 6 darjah tu sebenarnya agak banyak. Dan untuk perjalanan jauh agak lebih mudah lah untuk kita tidur. Kalau kita ada macam neck pillow tu, I think this is a decent angle untuk kita tidur lah. Dan of course ada headrest kat belakang ni, dan kita boleh laraskan lah. Ingat lah, bila kita laraskan headrest, kalau boleh tempat contact point tu ada di tengah-tengah kepala kita lah. Sebab kat situlah tempat yang paling bagus, paling efektif untuk dia mengelakkan kepala kita bergerak ke belakang terlalu banyak bila ada pelanggaran di belakang. Ini bukannya headrest as in rest rehat tau, head restraint. So dia sebenarnya penghadang kepala. So dia restrain your head from moving back too much. Boleh cause whiplash lah, ataupun sakit tengkuk lah, ataupun terselir tengkuk lah kalau orang langgar daripada belakang. So ini satu safety feature bukan tempat untuk rehatkan kepala, tapi more safety feature. So make sure kalau you pakai ni laraskan betul-betul. Bentuk kabin, kemasan kursi ni semua very simple, very Toyota trend sekarang trapezoid sampai dalam kabin pun trapezoid, bentuk headrest pun trapezoid. While bentuk headrest trapezoid ni nampak cool, tapi pasal dia solid dan dia tinggi, dia macam blocking sikit lah view ke depan. So untuk orang-orang yang suka tengok depan ni akan menjadi satu sedikit halangan lah. Tapi yang bagusnya dia punya tingkap ni tinggi. Dia punya door opening ni sampai ke bawah sini
saya 75 cm or some such thing. Dan dia baguslah sebab satu, kita nak masuk senang, dan keduanya kita punya view keluar tu agak baguslah. Dan kita tengok dia punya tingkap pun turun habis. So bila tingkap turun habis ni memang lebih shock lah kalau kita nak buka tingkap kan. Budak-budak especially bila nak buka tingkap kan, dia tak tersangkut, tapi kita nak letak tangan ke apa benda ke. Orang suka bawa kereta buka tingkap kan, especially bila sampai tempat-tempat percutian ke apa kan, tempat cantik dan nak buka tingkap. So this is a nice design. Cuma kalau saya tak berapa berkenan sangat interior semua hitam lah. Tapi ini Malaysian punya favourite. Dia orang suka, korang lah suka semua hitam sporty konon so okey lah. Sini tak ada piano black ada piano black sikit kat depan. Saya tak berkenan piano black. Awak tahu kalau tengok review saya, semua ada piano black mesti kena komplain kan. Dan sini ada matte plastik lah. Belakang ni ada aircon control vents, which sayangnya tak ada speed controller lah. Tapi untuk kereta di segmen selalunya memang jarang ada speed controller lah. Dan kat bawah tu ada lagi 2 USB charging slots. All very nice. Yep. Also damp. Sekarang tak ada lah kot yang benda ni tak damping, tak ada damping. Kat tengah-tengah tu hitam tu ialah rear dashcam, rear video recorder. Sekarang ni Toyota banyak offer front and rear video recorder lah, front and rear dashcam. So first impression mengenai dia punya ride quality Bila kita tengok ride quality kereta ni, so you dapat faham kalau kita bawa RAV4 sebelum ni, the tuning untuk sistem gantungan ialah untuk menghasilkan satu ride quality yang lembut lah. Dan ianya dia orang cuba untuk menghasilkan satu kereta yang tidak terlalu melantun-lantun lah bila melanggar permukaan tak rata dan lubang-lubang. Kita suspect dia gunakan strategi yang sama seperti yang dia gunakan untuk RAV4 lah, di mana spring belakang tu agak lembut untuk mengelakkan kereta ni melantun-lantun sikit lah. And given that belakang ni sekarang gunakan torsion beam, depan masih lagi McPherson. Torsion beam sebab kereta ni sebenarnya one of those kereta yang dia menghasilkan untuk apa dia panggil developing market lah, pasaran yang membangun. Untuk Corolla Cross ni, pasaran utama dia ialah Asia Tenggara. So masa dilancarkan di Thailand lah. So untuk kereta pasaran Asia Tenggara ni, antara faktor penting selain daripada cost, that's the torsion beam rear suspension, ialah ride height kena tinggi sikit lah. Pasal Malaysia, Indonesia, Thailand ni, especially Indonesia dengan Thailand, dia orang suka kereta yang ride height tinggi sikit, sebab nak clear some of the jalan yang tak pilot sangat. Kat Malaysia pun sebenarnya ramai juga orang makin suka kereta yang ride height tinggi sikit. Dan Corolla Cross ni akan sesuai lah untuk kita pandukan untuk rough road, bukan off-road tapi rough road. The ergonomics of this car is typically Toyota, decent. Yang paling jauh sekali screen ni, so saya boleh sentuh penghujung bucu ni baru saya tak naik pada kursi so dia punya aturan dia betul lah. Dan kalau kita tengok dashboard ni, tadi mengikut presentation Toyota lah, benda yang dikongsikan adalah steering, layout center console ni dan meter cluster ni lebih kurang sama je. So dari situ kita tengok perkongsian yang digunakan ni menghasilkan cabin yang nampak rasa lebih mewah lah. Sebab kalau nak kira Corolla tu, dia punya grade dia tinggi sikit lah daripada Corolla Cross ni. Dari segi pricing pun kita tengok yang itu proper C dengan multi-link rear suspension and everything. So dengan cara berkongsi begitu, menghasilkan satu cabin yang looks a bit more premium lah than what it should be lah, given that dia punya target market atau pasaran dia adalah Asia Tenggara. Center console ni pada saya kecil sikit, sebab ruang simpanan kat tengah-tengah ni tak ada sangat. Tapi kelebihan dia adalah ruang kaki ni lebar sikit lah. So I think there's compromise yang dia orang buat lah, kompromi yang dia orang buatkan, dia orang narrowkan center console ni untuk menghasilkan ruang kaki yang lebih besar sikit. Armrest dia kalau banding dengan yang belakang tu tak even lah, yang ni duduk even. Sebab kemasan ni nampak the finishing ataupun the build quality, the mold quality semua fairly good lah.
Dan ni ada nice touches macam metallic finish dekat dia punya aircon controls, which is just a little bit of bright work lah nak bagi kereta tu nampak berseri sikit kan. Dia punya instrumen masih lagi menggunakan dial normal lah, conventional dials. Paling besar sikit kat tengah ialah speedometer, sebelah kiri rev counter dengan temperature gauge, kat bawah speedometer ialah fuel tank gauge. Sebelah kanan ada multi information display lah. Dia multi information display dia quite crisp lah, tapi dia punya display itself tu is quite basic lah. Tapi yang bagusnya dia punya lettering semua clear and crisp, so senang kita nak faham dan nampak lah. Power wise 1.8 liter ni kita katakan ala kadar lah. Nak kata dia so energetic pun tak, nak kata dia lemau sangat pun tak, ala kadar, cukup lah, fit for purpose. Cuma dia punya rasa NVH level kereta ni bagus. Macam mana selalunya kalau kita rasa kereta yang macam kita rasa NVH bagus ni, kata kereta yang kita rasa macam kedap sikit tau, rasa feel dia macam berat. Yang ni walaupun dia rasa macam like a light car, tapi somehow the NVH is good. Di mana kita rasa bunyi enjin sebagai contoh bunyi enjin lah. Enjin ni you kena rev quite hard lah, especially untuk hari ni media drive dia orang semua bersih, you kena rev it quite hard lah. But bagusnya the noise is kept outside of the cabin. Dia tak masuk ke dalam. So the noise in the engine bay is not inside the cabin. Dan also tadi lebih kurang dalam highway speed, wind noise is memang terkawal. Bunyi angin sangat bagus terkawal. Saya tak pasti sama ada ini akibat the whole overall shape yang aerodynamic yang very clean kat luar. Masa kita tengok tadi dia punya reka bentuk memang very clean, ataupun just really good door sealing lah, pasal memang bunyi angin tak masuk ke dalam So itu faktor-faktor yang sebenarnya lebih penting daripada handling ke apa benda ke lah. Benda yang orang lebih penting kan lah ride quality dengan MVH lah. Dan kat situ saya rasa Corolla Cross ni punya score is agak bagus lah. Dah throttle maximum lah, engine dah dekat 6,000 RPM lah. And it's still impressive in terms of NVH. Okay, so sekarang kita dah start masuk ke jalan biasa dia punya permukaan mula dah start pecah-pecah dan sikit, dah tak apa elok sangat. Dan kat sini the ride quality tu become more impressive lah. Lagi berasa lah dia punya lembut dia tu kan, banding dengan maybe kereta Jepun dulu, they have a tendency of having secondary ride yang agak bouncy ataupun agak keras So yang ni dia punya secondary ride tu dah fairly decent lah. Dia punya primary ride tu kalau kita cerita tu nak sikit lagi control lah, but fairly good already untuk kereta this class. But the secondary ride tu yang nak rasa, kadang-kadang kita rasa spring keras tu sebenarnya dekat secondary ride tu lah. Ni nampak ni rasa all the broken surfaces tu, a lot of it just hilang ke bawah ni. Dan bunyi from the road is decent. In fact, for the class is quite good. Not the best maybe, but really good in terms of road noise. So kat jalan corner-corner ni, the Corolla Cross ni dia punya handling memang predictable and quite safe lah. So untuk family car, this is what you want. Kita push quite hard ni masuk corners ni, braking the corners semua. So it's nice and safe, stable. Brake ni tak ada no vices lah, dia tak ada nak get unsettled ke apa benda ke. So they've judged it just nice. There's a little bit of excitement. In general, this car is not going to get anybody excited lah kalau you nak bawa laju. Tapi untuk family, you boleh hustle quite decent speed lah. And the whole thing feels altogether collected. Dia tak terlalu menggelabah. And that's very important untuk family car. At the same time, you boleh bawa at fairly decent speed lah, forgiving.
especially important untuk crossover, mesti dia tinggi sikit. So you don't want a car yang terlalu bitey in front, and also kita tak nak dia mudah buang belakang lah, especially bila kita make mistake, kita masuk corner, kita lift off. Benda ni dia CVT punya engine braking tu taklah berasa sangat. So kalau kita tap on the brakes pun the chassis tak adalah get too much out of sorts lah. Still shift a little bit, tapi all very predictable lah. So tadi tu dah in the middle of the corner, I realise a little bit tight, kita brake, just tucks in a little bit, tapi jangan bodoh lah, janganlah slam pula on the brakes main corner kan. You dah so corner terlajak sikit, tap lah sikit perlahan and adjust the speed. So selalunya bila kita terlajak masuk corner tu maybe 5 km, 15 km over the speed kan. So itu tak memerlukan ini kan really heavy braking lah. Kalau you dah kena heavy braking masuk corner tu, maksudnya tadi kau tak tengok langsung jalan ke apa, tak tahulah kan. For the most part, kita overjudge speed tu 10-15 km at the most. So just tap the brake slightly, and let the car do its work. Berbeza lah kalau kita bandingkan dengan say SUV crossover 5 years ago pun, ini dah something yang berbeza lah. Dia penambahbaikan itu banyak jugalah. Yalah, bila dah banyak kali dia orang buat SUV ataupun crossover, dia dah mula faham lebih lagi the vehicle dynamics. Vehicle dynamics tu selalunya engineer dia buat tu dia dah faham lah. Cuma sekarang ni you nak talakan untuk bila nak tala untuk mass market ni, ada macam-macam jenis pemandu. So kena ambil kira semua jenis pemandu ni lah. Ada yang bengap pun ada, yang bagus pun ada. So nak cari satu titik perjumpaan yang boleh nak selamatkan yang bengap dan nak bagi happy yang pemandu yang bagus ni kan. Okay, hari ni kita ada dua contoh kereta ni, dua kereta, satu warna biru dan satu berwarna putih. Saya rasa seperti banyak kereta, Corolla Cross ni juga dia lebih suka kereta dengan warna cat mid-tone. Pasal apa? Putih ni dia memang bermasalah sikit dari segi untuk menjana reka bentuk, pasal dia punya reflection atau dia punya light play dia tu agak flat ataupun dia selalu nampak overexposed. Even kat mata kita pun, mata kita ni banyak dynamic range dia sukar nak kita nampak sangat. Tapi kalau kereta ni berwarna gelap sikit ataupun mid-tone macam biru ni dah tends toward gelap sikit dah, tapi kita lebih nampak. Sebagai contoh, kita tengok ciri-ciri seperti ni kan lebih nampak bila kereta ni berwarna biru. Itu semua, ini dan belakang tu adalah ciri utama reka bentuk Corolla Cross ni. Dan inilah yang memberikannya, kalau kita tengok dalam ni semua dia punya promo-promo, siluet dia akan nampak bentuk itu. Bentuk tu macam reinforcement untuk the wheel arch lah. Satu lagi sekarang trend meletakkan cermin sisi ni di bahagian pintu, tidak lagi melekat di sinilah. Ini bagus kerana ini membuka ruang di sini. Jadi walaupun ruang ni kecil tak mungkin tak sampai satu kaki persegi pun, tapi ia sangat membantu untuk menghasilkan penampakan luar yang lebih jelas daripada pemandu. Dan ini boleh membantu kita lah untuk mengelakkan kemalangan kecil-kecil di mana ada benda tersorok kat situ. Daripada belakang ni saya rasa mungkin kita kata paling plain lah, tapi juga saya rasa daripada belakang ni lah yang akan banyak bagi orang tengok dan akan berkenan kat dia. Sebab daripada belakang ni bila kita tengok kereta ni nampak dia tak menunjuk sangat, tapi dengan lampu belakang panjang tu nampak ada kemewahan dia, ada friendly dia, dan secara keseluruhan it is a car yang ada cukup kombinasi lah dari segi gaya, kemewahan dan juga dia friendly lah, mesra. Jadi untuk variant G ni kita tengok dia datang dengan rim 17 inci. Ini painted grey kalau yang painted silver. Kalau yang lagi satu tu tak silap saya macam two-tone finish dan macam ada diamond cut sikit lah, tapi yang ni taklah plain. 17 inches. Reka bentuk rim tu okey lah, biasa-biasa je Toyota. Ini bahagian depan ni dia punya kekuatan dia dekat sini lah, di mana kita tengok dekat dia punya grill tu atau jeriji depan ni dia menggunakan satu motif, tak tahu motif apa, tapi dia berulang-ulang banyak je, nampak cantik So bila nampak berulang-ulang banyak benda kecil-kecil, berulang-ulang banyak, sebenarnya nampak macam barang kemas lah.
So nampak cantik. Kat bahagian bawah tu kemas, ada 2 lampu kabus kecil dan ada jeriji under breather. Variant ini datang dengan lampu halogen lah, dengan projector lamp. Tapi kalau variant V yang lebih mahal, dia datang dengan dual LED lah. Okay, ni saya nak tunjuk satu ciri yang mungkin nampak macam kecil, tapi pada saya ini satu ciri yang agak penting untuk sebuah SUV/crossover. Kita tengok dia punya panel hitam bawah ni turun sampai ke bawah habis. Jadi bila dia turun sampai ke bawah habis, dia menutup keseluruhan door seal ni. Ini kenapa penting bila dia menutup keseluruhan door seal ni. Tengok bawah ni ada rubber seal sekali kat bahagian bawah ni. So kenapa ni tak nampak. So sini ada rubber seal kat bawah ni. Jadi kenapa dia bubuh rubber seal kat bawah ni? Yang pertama ialah untuk mengekang bunyi enjin masuklah, tapi yang keduanya untuk megang habuk daripada naik ke atas ni. Ini penting kerana bila kita bawa SUV ni, kadang-kadang kita pergi tempat yang lasak sikit, tempat yang berdebu-berdebu, dia naik sampai sini, setengah kereta pintu tutup sebelah sini, belah bawah ni berabuk, kita turun, kita belakang kaki kita kena kat sini, nanti menjadi kotor belakang seluar kita. So ni dia tutup sampai ke bawah. So that's a nice touch from Toyota. Jadi setelah kita memandu kereta ni lebih kurang dalam 6-7 jam hari ni, saya rasakan bahawa Corolla Cross ni ialah satu kereta yang memang patut Toyota bawa masuk dah beberapa tahun lah. Sebab ianya memang satu kereta yang sangat sesuai untuk kegunaan keluarga, terutama sekali bagi mereka yang mahukan sebuah crossover ataupun SUV yang tinggi sikit lah. Lagi segi ruang kabin tak ada isu langsung. Dia walaupun kereta ni jarak ganda dia pendek sikit daripada Toyota Corolla Altis, tetapi disebabkan bumbung dia lebih tinggi, ini menyebabkan kita duduk lebih tegak di dalam kereta ni ataupun lebih jauh daripada lantai. Jadi bila kita duduk lebih jauh daripada lantai, kita tidak memerlukan ruang horizontal yang lebih banyak ataupun ruang mendatar yang banyak, dan ini menyebabkan kabin dia berasa lapang sebenarnya, walaupun dia lebih pendek daripada Altis, rasa lebih lapang kepada Altis. Dan juga kita dapati bahawa kali ini memang Toyota menala sistem gantungan ni, macam kita cakap tadi, untuk keselesaan. Jadi bila kita memandu ni, anak beranak rumah kita takkan komplain tentang keselesaan kereta ni melantun-lantun ke macam typical SUV, ataupun mereka rasa cepat mabuk ke, kerana dia punya body control dia bagus dan dia punya level NVH tu bagus. Cuma sekarang ni sama ada ianya masih lagi boleh lah untuk bersaing dengan kenderaan-kenderaan yang sudah pun ada di pasaran, yang sudah lebih lama menempa nama dan juga menawarkan spesifikasi yang mungkin lebih bagus daripada kereta ini pada harga yang mungkin lebih murah. Apapun, pada saya, mereka-mereka yang meminati Toyota dan memahami apa itu Toyota mungkin terus akan kekal untuk memilih kereta ini, kerana ialah jenama Toyota itu masih lagi dikenali sebagai satu jenama yang menghasilkan produk-produk yang tahan lama, yang maintenance-nya tidak menyusahkan, dan mempunyai nilai jualan di pasaran terpakai yang tinggi dan yang bagus. So daripada situ saya rasa Toyota harus terus bekerja keras untuk memasarkan produk inilah, dan saya rasa kalau harganya betul, ia memang boleh menjadi satu produk popular di Malaysia. So ni dia punya panoramic view monitor dia. Yang jenis ni dulu kereta mahal aja dah ni. Sekarang ni dah lagi macam jenis ni. Jenis ni nampak macam seolah-olah kita ada dekat terapung dengan drone ke kan. Front 3/4 view daripada atas. So kita boleh check keliling ni, ada apa-apa ke kat depan ke kan, tebing apa. Of course tak accurate lah dia punya depiction gap ni dengan kereta depan tu, pasal ni daripada kamera biasa, tapi dia stitch bagi jadi macam ni. So it's not really accurate, tapi you nampak lah kalau ada obstacle ke apa-apa ke. So the nice one, you double check dengan sini lah, tengok gap dengan depan tu. So dah ada petanda biru kat sini, nampak tu line biru tu, that means the gap still okay. Saya kalau dekat sikit mungkin dia berubah colour, kita try tengok. Oh, dia tak ubah colour, tapi kira you nampak lah dia makin dekat. So this is a really nice feature. Boleh pilih boleh pilih. Nicely done Toyota. So tengok depan aja. Depan ni kamera depan. Kamera depan, kalau betul kita nak tengok depan. Salah satu benda yang banyak orang belaga ialah tebing depan, parking especially, tak nampak tebing tu kat bawah dan kita tak biasa nak agak. So boleh tengok ni view ni lah. Ni tadi yang mula-mula kita tengok di belakang, nampak distorted tapi okey, yes.
distorted sebab view ni ambil pada sebelah sini, kamera sebelah wing mirror kiri kan. Dia distorted, tapi dia punya overall spatial awareness dia increase lah untuk kita pasal very good representation kan dengan ruang keliling ni. Ni apa? Tak. Okay, tak boleh situ. Alright. Yeah. Jadi sebelum kita tamatkan video pandang pertama Toyota Corolla Cross variant 1.8G ni, yang kita nak beritahu ialah terakhir sekali ialah harga lah. Jadi harga untuk variant 1.8G ni ialah 124,000, manakala untuk yang 1.8V pula ialah 134,000. Ini harga dengan pengecualian cukai jualan iaitu sehingga bulan Jun lah. Jadi kalau awak nak menikmati harga ini, tolong pergi booking sekarang sebelum habis bulan Jun. Kalau dia orang dapat deliver kereta sebelum bulan Jun, inilah harga yang awak dapat. Kalau tidak, kena tambah lebih kurang lagi 3-4,000 jugalah. Kita akan buat lagi satu video kalau bila kita dapat kereta ni lama sikit untuk buat full test drive. Tapi setakat inilah untuk kita kali ini. Kalau dah tengok sampai habis ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau suka, tekan butang like. Kalau ada kawan-kawan nak beli Corolla Cross ni, kongsi dengan mereka video ni. Dan juga kalau dah subscribe, tolong tekan butang loceng supaya dapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Pandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.